kita akan bagi konten-konten yang ada dalam modul CCAH yang 2022 ni. Okay. So as for today, learning outcome, macam biasa saya cuma nak terangkan kepada awak semua. So at the end of the lesson, so I hope all of you can read the article and do a summary again. Okay, summarize complex text. I'm going to give you actually not really complex, tapi sebenarnya simple saja teks. Ada dua artikel hari ni, dua artikel. Okay, issues related to I based on non-linear data ni. So non-linear data ni sebenarnya is actually a bar chart. I'm going to give you satu carta bar yang mana awak kena discuss lepas tu tulis report based on the bar chart. Okay, so let's proceed to activity number 1. So activity number 1, awak akan dibekalkan, diprovidekan dengan satu artikel. Okay, artikel dekat iBest sana, nanti dah boleh tengok. Entitled Charles Bonnet Syndrome. Charles Bonnet Syndrome. So ini adalah sindrom ataupun penyakit yang berkaitan dengan mata. Tapi this article is very interesting. So I hope all of you can read this article carefully. So for artikel sebenarnya macam saya dah bagi tahu waktu kelas yang lepas, untuk artikel English ni kalau baca sekali memang tak jadi, memang tak boleh faham. So you have to read again and again in order to understand the article comprehensively, untuk faham keseluruhan. Okay, jadi Charles Bonnet Syndrome ni adalah satu penyakit interesting juga. Charles Bonnet Syndrome, penyakit yang berlaku kepada mostly orang-orang yang dah berumur juga. Mereka boleh nampak benda yang tak ada. Orang panggil itu hallucination. Okay, hallucination. Jadi awak kena baca artikel ni first time, lepas tu try to get the main idea, lepas tu baca kali kedua pula. Untuk faham lagi, baca kali ketiga pula. Untuk find the specific information from the article. Okay, kalau tak faham lagi, boleh baca lagi. Okay, boleh faham Kelas? Boleh saya, boleh. Boleh. Ini cuma so you need to do after that, dekat bawah artikel tu ada soalan ada soalan. So you need to answer all these questions. When was Charles Bonnet born? Charles Lulin experienced visual hallucination. So Charles Lulin ni sebenarnya grandfather of Charles Bonnet. Jadi atuk dia sebenarnya yang mengalami hallucination ni. Okay. Jadi everything to answer this question can be found in the article. Jadi awak kena jawab semua jawapan-jawapan ni dalam iBest nanti through online text. Okay, so ada link. Jadi dekat iBest sana, dekat online text, awak jawab ke semua ini secara online. Lepas tu dah siap, terus submit. Okay. Submit hari ni so for this activity 1.1 hari ni juga. Jadi ini sebenarnya sangat senang lah. Ini macam reading comprehension. Sama ada awak faham atau awak boleh extract data apa yang diperlukan dalam artikel tersebut untuk jawab soalan-soalan di bawah ni. And also don't forget to write the main ideas. Maksudnya idea secara keseluruhan apa teks tu bagi tahu kita. Okay, now activity 1.2. So after you get all the points, all the answers, proceed to activity 1.2. Yang ni awak kena buat satu summary. Jadi awak kena summarize article 1 in between 150 to 200 words. Kena buat satu summary lah. Jadi summary ini pun awak kena submit to online text. Awak buat online text. Jadi awak kena
Proceed. Sekejap Ada. Oh ni kewangan. Tak, sekejap lagi. Okay, sorry for the interruption. Jadi summary artikel 1 tadi tentang Charles-Bonnet syndrome, awak kena tulis dekat online text di iBest sana, and also submit by today before 5 PM. Jadi awak kena hantar activity 1.1 yang tadi, all the questions, and also 1.2 dekat iBest. Okay. Aduh, nak masuk Aduh. Apa tadi masuk tadi? Lupa dah. Okay. So after 1.1 and 1.2 semua dah hantar. Ini mengandungi diagram tentang tu, ada diagram awak kena study the details. So dekat gambar sana ada information yang awak kena study untuk dapatkan point-point. Yang ini dia bukan speech tapi adalah personal kepada saya. So saya akan tengok video itu adalah video presentation. Tapi mesti awak jugalah yang menerangkan presentation ni apa yang terdapat dalam presentation awak tu. Saya nak tanya. Okay? Yes. Presentation ni macam mana? Maksudnya macam slide show ke apa ke? Itulah saya kata use your creativity. Maksudnya mungkin slide show, lepas tu ada awak bercakap ke, awak nak bercakap, lepas tu awak nak present guna kertas ke, tulis ke. Jadi memang kena bercakap lah. Macam mana itu adalah awak punya creativity. Bercakap tu mestilah untuk present kan. Tak boleh sekadar letak muzik lepas tu keluar tulisan dekat keluar muzik, yang itu tak boleh keluar muzik lepas tu presentation tu gerak sendiri, habis muzik, habis presentation. Itu bukan presentation, itu slide show. Kita nak presentation. Okay. Jadi use your creativity in your presentation, macam sama dengan aktiviti yang lepas, upload dekat awak punya Google Drive. Tak payah upload sini sebab dia file yang sangat besar nanti. Lepas tu share link dekat online text dekat sana. So yang ini saya akan bagi masa lama sikit. Sebab awak punya kelas pun hari ni dari Khamis. Jadi untuk OT dengan Fisio pun saya bagi masa 5 hari. Sama juga dengan awak, saya bagi masa 5 hari. So due date untuk this presentation recording adalah pada 22 bulan hari Isnin. Hari Isnin ni sebelum jam 5 petang. Jadi awak kena hantar awak punya aktiviti 2 ni, presentation ni dekat iBest hari Isnin last. So tak boleh extend ke? Tambah masa pula. Tambah masa boleh? Kenapa nak extend pula? Alah, takkanlah tambah masa tu, dah lama dah, 5 hari ni. Benda ni sekejap je. Sejam je dah boleh siap ni. Sebab apa? Sebab benda yang awak nak present sebenarnya dah ada. Kan saya dah cakap refer to the image. Saya tunjuk. So jadi ini adalah image. Okay, pamper your eyes, ada daily basic eye care.
So benda simple-simple, eat lots of fruits and veggies, avoid wearing contact lens for a long time, go to your doctor, do not read dim light, do not look at a bright light directly. Ini semua dah ada. Tapi saya suggest kepada awak untuk mantapkan lagi awak punya presentation, dapatkan lagi additional information from the internet. It's not only this point, tapi awak dapatkan lagi information dekat internet sana tentang daily basic ICAN. This is page 1. Ada lagi satu page. Ini. Use cucumber use cucumber on your eyelids. Rupanya betul orang letak timun dekat mata tu boleh memberi kesihatan kepada mata. Immediately clean your eyes, never rub your eyes, invest pair of good quality sunglasses, so wear goggles when appropriate. Ini semua adalah poin-poin yang boleh digunakan untuk membantu awak punya presentation. So pendek kata, bendanya dah ada. Cuma awak nak present semula sahaja. Present semula. Maksudnya awak nak mengajar saya ataupun saya bagi orang tengok video tu, orang tu dapat information tentang penjagaan mata secara basic ni. Okay, boleh? Boleh sir. 5 hari tu lama tu. Boleh. Sekejap je boleh siap. Okay, now we proceed to activity 3. Activity 3, I'm going to give you another article dekat Airbase sana. Jadi artikel ini adalah tentang presbyopia. Laser pointer. Okay, presbyopia mostly elderly lah, orang-orang tua. Line saya ke memang tak cakap, stuck? Extract information. So for extracting information awak kena baca. Jadi awak kena tahu Sir. konten dalam Sir, tadi yes. line stuck. Sir, tadi line stuck. Sir, tadi line sir macam hilang ke? Sir beku macam itulah dalam ada dalam 5 minit juga. Presentation pun hilang lah ni. Ya, presentation tu. Presentation. Yang dekat presentation tadi dekat slide. Slide tadi sir. Slide mana gambar ni? Ni. Slide saya dah hilang lah. Tadi saya pun hilang. Pula dah. Sir, Masalah. ada suggestion sir, try off camera. Takut dia stuck sebab kamera. Ada yang suggest lah. Okay. Presentation dah hilang. Ada present tak? Ada present tak? Ni saya present ni. Sebab tak keluar. Okay. Okay dah? Nampak? Okay dah. Nampak. Clear. Dah sir. Saya bercakap seorang-seorang lah selama 5 minit.
Lebih kurang lah. Sebab kita orang tak dengar apa. Dia start je. Tok Saing ni. Okey, kat sini Betul tak? Kat situ. Kat Betul. sini. Dekat situ. Ni dengar jelas tak saya punya suara ni? Sekarang ni Biasa. Daimah. Jelas lah. Okey. Aduh, letih. Okey. Untuk aktiviti 2 ni saya dah terangkan ke? Apa nak kena buat? Keterangkan balik. angkat balik lah. So dekat Aktiviti 2 aktiviti tiga tadi stop. 3 kalau tak silap. Aktiviti 2 dah. Oh, 3 hilang. Oh, jadi gambar ni dah tengok lah. Dah sir. Dah. Dah. Yang ni pun dah. Dah juga sir. Yang timun Dari timur tu dengar lah. dengar. Yang ni aktiviti 3. Yang ni Ah, kita Okey. So sekarang the third activity. So for third activity, I'm going to provide you another article. Hello? Hello sir. Takut. Ada sir. Okay. So activity 3 ni saya akan provide another article. Artikel ni adalah berkaitan dengan presbyopia. Presbyopia ni adalah sebenarnya sejenis simptom yang berlaku mostly kepada elderly juga. Ini adalah sebenarnya penyakit rabun lah. Jadi presbyopia ni ada rabun jauh, rabun dekat, rabun disebabkan oleh perubahan bentuk mata, disebabkan penuaan. Jadi awak kena baca artikel tentang presbyopia ni untuk mendapatkan info yang lebih lanjut lah tentang penyakit ni. So slightly different daripada activity 1 tadi. So activity 1 awak cuma jawab menggunakan online text tapi for this activity 3, you need to download activity 3 worksheet. So I already attached the worksheet in iBest. So what you need to do, you need to download. Okay, after that you need to answer the questions in the worksheet and write your answer in the worksheet. So after that, you need to save the document, Word document, save and also submit the document in iBest juga. Dan dia punya due date adalah hari ni juga sebelum pukul 5. Jadi awak ada banyak masa lagi hari ni. So full day hari ni English class awak kena buat ini. Okay, jadi ini adalah worksheet untuk activity 3 consists of 2 activity 3.1 and 3.2. Jadi untuk activity 3.1 awak kena analyse article 1 tadi tentang Charles Bonnet syndrome and also the new article presbyopia ni. Jadi awak kena baca untuk extract the information. Jadi what information you need to extract from both articles, all of these things. So definition, what is Charles Bonnet syndrome definition, what is presbyopia definition. Dia punya etiology. Etiology ni apa tau? Etiology ni ada spelling dia pakai E je, tak ada AE. Jadi etiology ni adalah causes, okay? Cause mungkin segments of causes. Jadi penyebab-penyebab lah. Charles Bonnet syndrome apa, presbyopia apa, clinical manifestation, apa simptom yang dapat dilihat secara physically oleh doktor, itu panggil objektif. Apa objektif clinical manifestation, apa subjective clinical manifestation. Objektif dia what is being observed by doctors, and subjective what is being reported by the patient. Okay, Charles Bonnet syndrome and also presbyopia, apa dia. So dia punya diagnosis, doktor apa diagnosis untuk Charles Bonnet syndrome, presbyopia, investigation. Jadi kalau antara terminologi ini yang awak tak faham, awak boleh buat search lagi dekat internet untuk faham lagi apa ni
benda-benda ni semua. Sir. Saya dah kelas, okey ke saya keras lagi? Okey, cuma dia tenggelam timbul. Kejap ada, kejap tak ada. Macam Tenggelam timbul. ada. Maksudnya awak tulis. Okey ke kelas? Yang ni dengar. Bunyi apa tadi? Ha? Dengar? Presentation masih on lagi? Masih on. Ada presentation. Okey. Jadi ini jadi ini benda yang sama saja. Cuma yang ini adalah list down all the findings. Dan yang ini awak kena tulis dalam bentuk paragraf lah, report. Jadi report ni compare and contrast ni sebenarnya perbandingan antara Charles Bonnet syndrome dengan presbyopia. Okey, boleh. Kelas. Jadi 3.1 ni semua poin-poin yang dicari dekat sini sebenarnya adalah untuk digunakan dalam aktiviti 3.2 ni. Jadi awak kena download worksheet 3 untuk aktiviti 3 ni, siapkan yang ini, kemudian tulis report ni. Okay, tulis report ni dalam worksheet tersebut. So awak savekan worksheet tersebut, kemudian submit ke IBES. Submit hari ni juga sebelum pukul 5 petang. Okay, boleh semua? Jelas tak aktiviti 3 ni? Boleh, sir. Okey, bagus. Jadi, apa benda yang awak nak kena hantar hari ni? So, hari ni gunakan bahasa sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Aktiviti 1, ada aktiviti 1.1 dan aktiviti 1.2 dan juga aktiviti 3. 3.1 dan 3.2. Cakap. Okey. Ada soalan? Saya ada yang ni je soalan saya. Yang tu untuk aktiviti 4 je. Sebab tadi saya buka dalam iPad ada 2 tempat yang saya tunggu saya bagi tahu yang Apa dia? Yang ni, aktiviti 4 ni? Okey, ni saya nak terangkan aktiviti 4 ni Aktiviti 4 ni yang dalam iBest sana dia bukan berbentuk assignment Saya cuma bagi satu Microsoft Word punya dokumen sahaja. So awak kena download dokumen tersebut. Lepas tu dia akan bagi satu front page dengan satu lagi page yang mana dekat page tersebut ada satu bar chart bar. Okay ni ada carta bar. Jadi carta bar ni awak kena study dan analyze dan awak kena discuss in groups. Sebab apa? Discussion tu must be in group sebab kemungkinan benda graf tu susah nak faham ataupun awak kurang dapat poin-poin semua daripada graf tersebut. Sebab itulah kena ada groups untuk discuss. Tapi group itu untuk discuss sahaja. So apabila awak dah discuss, awak dah dapat poin-poin berdasarkan perbincangan dengan awak punya kawan-kawan, what you need to do is this. Okay, awak kena write a report. Yang ini panjang sikit, between 250 to 300 words. Tapi ini sebenarnya tak panjang sangat pun. So this report you need to write it individually.
Okay, jadi awak kena write the report in the document you already downloaded from activity 4. Jadi awak save dokumen tu dan awak submit dokumen itu ke assessment part. Ada dekat bawah sana assessment part. Kalau awak perasan macam aktiviti macam dalam unit 3 yang lepas, ada satu dokumen tu dia kena hantar 2 tempat. Betul tak? Hantar dekat unit 3 dan juga hantar ke assessment part benda yang sama. Ini pun sebenarnya sama tapi saya saya cuma improvise sikit. Awak tak perlu hantar dekat activity 4 ni, awak cuma hantar dekat part assessment ni dekat iBest. Okey. Boleh faham ke? Ada orang ke? Boleh, sir. Ke Macam tu. assessment 4 ke assessment 2 dekat iBest assessment 2. Assessment 2 lah. Bukan 4 bukan 4 part PART assessment part, bahagian assessment. Assessment 2 report writing. Dia kan dah ada assessment 3 kan, hari tu awak hantar assessment 3 critical reading. Yang ini report writing. Jadi dokumen ni awak tak perlu hantar dekat activity 4, tak perlu hantar dekat unit 4 lah. Awak cuma kena hantar dekat part assessment sebab benda yang sama kan. Okey. Jadi ini adalah bendanya yang awak akan download. Ada front page dekat sini. Awak tulis nama, your program, PPKP and also metric number. And this is the bar chart. Jadi ini adalah bar chart yang awak nak kena discuss. Okay, for the discussion part, Syamsul sini. Syamsul ada? Line dia tak bagus lah. Line dia tak bagus. Dia punya penolong siapa penolong Tahu penolong? Saya sir. Azmi penolong, sir. Siapa tu? Azmi. Azmi ada Azmi. Ada sir, ada. Okey, sini Allah. Siapa yang bercakap tu anak ke? Ya sir. Sekejap sir Tak apa. Boleh off mic pun. Okey, saya cuma nak Azmi dengar ni dengan Syamsul dan orang lain pun dengar sama lah. Jadi because of this thing, awak nak kena discuss in groups. Saya minta untuk awak Azmi atau Syamsul set up group. Okay, set up group ni. So tak boleh nak buat group ni ramai-ramai sangat, nanti discussion tu tak akan berlaku. Jadi saya cadangkan untuk 5 orang satu group. Itu cuma untuk discussion sahaja untuk discussion sahaja. 5 orang ke 5 orang lah. Jadi awak set upkan group tu sendiri. Lepas tu awak buatlah macam-macam mana pun, nak buat Google Meet ke, nak discuss dekat WhatsApp ke, nak discuss dekat Telegram ke dengan ahli kumpulan tentang bacat ni. Okay, bacat ni. So after you discuss, get all the points dengan kawan-kawan semua, tulislah report. Tapi report ni mesti secara individu, bukan secara group. Maksudnya ahli group walaupun 5 orang tu berbincang tentang bacat ni, report masih lagi ditulis secara individu, tulis sendiri-sendiri. Bukan ahli group tu seorang tulis, yang lain 4 orang copy. Bukan macam tu, kena tulis seorang-seorang. So you have to write your own report. Jadi kalau saya jumpa yang mana sebiji sama, saya baca sebiji sama tu, korang siap jadi kena lain-lain walaupun point dalamnya sama. Poin-poin dalamnya sama, tapi report writing, the writing mesti ada perbezaan antara individu dengan individu. Sebab itulah saya mau benda ni buat secara individu. Cuma group discussion tu untuk membantu sahaja sekiranya awak seorang-seorang tak faham. Tengok graf ni. Okay. Jadi awak kena bincang dengan kawan-kawan apa benda yang nak ditulis dalam report based on this bar chart. So this is bar chart adalah berkaitan dengan visual impairment. Visual impairment. Jadi apa? Impairment ni apa? Masalah penglihatan Masalah penglihatan because of
common eye problem. This is all common eye problem. Eye infection, glaucoma, cataract, diabetic and uncorrected refractive errors ni. Jadi semua benda ini adalah eye problems yang menyebabkan visual impairment ni. Jadi ini kalau operasi sebenarnya adalah percentage. Dia bukannya 40% ni adalah 40% cases. Bukannya 40 cases. This is actually percentage of cases 40%. Sebab kalau tambah 40 tambah 30, 70 tambah 11, 11, 22 tambah 8, dia akan jadi 100. Jadi ini maksudnya, for example, cataract ini adalah 30%. 30% daripada kes orang yang ada visual impairment ni because of cataract, 30%. So maksudnya kalau ada 100 orang, 30 orang ni adalah mereka yang ada cataract. Macam itulah lebih kurang. So eye infection ada berapa persen, glaucoma ada berapa persen, diabetic, retinopathy ni ada berapa persen. So all of these things awak kena analyse and discuss with your friends, get the points, and after that prepare a report individually. Jadi report itu awak kena save dekat dokumen yang awak dah download tadi. Lepas tu submit dekat bahagian assessment 2. Okay, di IBES. So nak tanya, Yes, report ni ada format dia ke? ada. Yang ini. Format apa? Format kat sini. Maksudnya poin-poin apa yang kena ada tu? Poin-poin yang kena ada, tak ada, itu je lah. Tak ada format. Jadi poin-poin yang nak kena ada adalah ni, Maklumat huraian semula. lah. Okey. Jadi ini adalah learning. Maksudnya dia tak ada pengenalan, tak ada bahagian perbincangan apa semualah sir. Pengenalan tu buat satu ayat macam tu. Terangkap gitu lah. Ayat macam tu. Dia macam summary juga, tapi summary tu istilah dia kalau awak dari artikel kan. Yang ini awak tulis semula benda ni dalam bentuk writing. Jadi benda ni semula nak ditulis ke dalam bentuk writing. Sebab itulah kita punya learning outcome tadi untuk buat report based on non-linear text. Non-linear text tu bukan teks. Maksudnya dia gambar ke apa ke. Jadi awak kena biar nak tanya, huraian betul-betul berdasarkan graf tu je lah, tak perlu ada sumber tambahan lah. Berdasarkan graf ni lah yang paling penting. Okay. Kalau sumber tambahan tu boleh ditambah lah. Okay. Sebab nak banyakkan lagi awak punya point kan. Sebab kalau awak sekadar nak menghuraikan benda ni saja pun nanti sikit sangat pula. Jadi awak pun senang saja. 8% because of eye infection, 11% because of glaucoma, sampai ni habis. Dia awak kena bincanglah sesama kawan awak apa yang awak nak letakkan lagi dalam report ini. Tapi sebenarnya banyak juga. Individu. Tapi point tu awak boleh dapatkan secara group. Okay, secara discussion. Awak boleh dapatkan apa? Yang paling banyak maksimum, yang mana yang paling banyak bagi infection, yang mana yang paling sikit. Okay. Baik. Boleh Boleh. Okay. So yang ini dia punya due date adalah pada sama dengan video tu, pada hari Isnin juga. Okay. Boleh? Boleh sir. Hari Isnin. So maksudnya 22 hari bulan 3. Tapi hari ni tanya ke apa? Yang glaucoma dengan uncorrected refractive error tu sama nilai dia? Sama. Tengok graf tu. 11% tu. If I'm not mistaken. Sebab total dia semuanya 100. 70 campur 22 campur 8. Okay. Ini sebenarnya boleh buat dalam bentuk carta pie pun boleh. Carta pie sebenarnya lagi sesuai, tapi dia dah bagi bacat macam ni. Jadi awak kena huraikan. Saya nak tanya. Yes. Perlu sertakan ke graf ni dalam report tu? Sertakan graf dalam report?
Tak payah. Maksudnya Ini sebagai rujukan saja atau kita boleh tampal dalam report tu untuk jadi tak bukti payah. graf? Tulis terus report dekat bawah ni. Tulis terus report dekat bawah ni dalam bentuk paragraph, totally in paragraph totally in writing. Tak ada dah sumber-sumber, tak ada graf. Graf ni kita tengok kat atas ni. So maksudnya report ni cuma explanation tentang graf ini sahaja. Reference semua tak payahlah. Rujukan semua tak payah. Kalau kita ada tambah sumber lain, tak perlu rujukan semua. Tak payahlah. Tak payah. Alright. Okay. Tapi tambahan tu tak payahlah banyak sangat juga sebab sebenarnya kita cuma nak tahu graf ni saja. Cuma mungkin tambahan-tambahan tu tak payah banyak sangat lah. Nanti susah pula nak cari. Okay? Baik. Okay. Jadi awak ada 4 aktiviti. Awak nak kena buat sepanjang 5 hari ini. Dan 2 aktiviti awak kena siapkan hari ini juga, iaitu aktiviti berapa tadi? 1.1, 1.2. Dengan 1 dengan 3. 3 1.1, 1.2, 3. 3. 3 tu pun ada 2 juga, 3.1 dengan 3.2. Alright. Okay. So yang itu gunakanlah masa sebaik mungkin hari ni sebab banyak masa tu. Jadi awak boleh terus proceed dengan aktiviti yang ada tu. Buat aktiviti 1 dengan 3 dulu. Lepas tu dah boleh set up dah macam mana nak siapkan aktiviti 2 dengan 4 tu. Record video semua, presentation semua. Okay. Okay, sir. Alright. Jadi ada apa-apa soalan lagi? Masa kurang jelas. Jadi lepas ni tak ada GM lah, kami buat assignment tu je lah. Lepas ni saya plannya tak ada GM. Tapi anything sekiranya ada apa-apa perubahan saya akan inform balik lah. Jadi lepas ini saya akan proceed. Awak terus proceed kepada buat assignment saja. Even esok pun. Okay? Baik sir. Tapi nanti apa-apa information dari semasa ke semasa saya akan contact through Telegram lah. Ataupun saya beritahu Samsul ke. Boleh. Samsul tadi awak tak ada tu. Set up group tau. Set up group. Group macam mana sir? Tak ada group ni untuk group discussion saja. Buat 5 orang satu group. Lepas tu awak discuss untuk yang report je. Report. Perlu hantar apa-apa bukti discussion ke? Tak ada. Tak payah. Itu cuma Group tu ikut siapa-siapa yang tak perlu hantar list kat saya pun lah. Tak payah. Awak buat 8 orang pun boleh. Tapi boleh. Tapi ramai-ramai sangat tak nak lah nanti nanti discussion tu tak berlaku. Saya cuma nak awak discuss tu untuk membantu. Mungkin ada orang kan dia tengok graf tu dia tak faham nak tulis apa, nanti confuse. Jadi discussion ni cuma syarat saja. Okay. Tapi report antara ahli grup tak boleh sama sebiji. Okay. Poin dalam dia mungkin samalah. Tapi cara menulis tu jangan sebiji-sebiji. Itu maksudnya copy paste. Tak boleh copy paste. Okay. Boleh. Buatlah. Yang itu saya serahkan kepada awak dengan Azmi lah untuk set up berapa orang satu grup untuk discuss tu. Membantu antara satu sama lain. Okay? Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, ada apa-apa persoalan lagi sebelum kita dismiss? tak ada, saya tak ada. Okay. Tak ada, sir. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi. Dan mana Edan? Edan ada Edan? Samsul? Ada. Idan okey sir. Idan dah bertaubat dah. Mana Idan ni? Tak nampak nama Idan. Oh tu ada.
Dah, saya nak check lagi. Awak punya samai lepas tu banyak hutang ni. Dah datang ke belum? Sudah. Sudah. Nanti saya check kejap lagi Ya. Sudah bagi Okay. message kan? Alright, kalau tak ada apa-apa lagi, kita end dekat sini. Kiranya awak ada apa-apa persoalan, boleh terus message untuk tanya saya secara detail lah. Okay, benda-benda yang awak jelas ke apa ke. Okay. Okay, sir. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, dah boleh. Sekian. Terima kasih. Okay, sir. Thank you. Okay, you're welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sir.